rupa yang kita tahu memang wujud dalam dunia ini. Itu kerja dia orang. Itu memang kerja mereka. Orang yang cakap tak layak tu, adakah kamu orang Dudung? Mungkin kamu orang KL, mungkin kamu tinggal di Kuching ataupun tinggal dekat Bandar Sibu. Kamu mendapat sesuatu daripada siapa-siapalah, kroni-kroni yang terlibat dalam politik. Saya tak tahu. Tetapi kalau kamu orang Dudung, kamu tak peduli saya berasal daripada mana. Takkan peduli. Sebab sampai ke satu tahap, ada pula orang yang betul-betul concern, yang menerima semangat ini. Kaduk, kalau orang Dudung tolak kau pergilah tempat kami ni. Datanglah tempat kami ni, kau bertandinglah dekat sini, bantulah kami di sini. Ada, mereka tak peduli pun saya orang Dudung atau tidak. Itu saja. Baik, Kak Dok, kita nak tahu juga sejak penamaan calon tempoh hari sehingga sekarang dah orang kata pecutan terakhir untuk menempuh pilihan raya ni, sebenarnya selain daripada cabaran untuk Kak Dok mengubah persepsi masyarakat yang lama mengundi parti yang mereka sokong, apa lagi sebenarnya cabaran yang besar? Sebab Kak Dok ni first time ni. Cabaran yang besar sebenarnya memang Bumi Putra itu sendiri. Macam inilah tadi sahabat-sahabat rupa yang diberi dedak, yang diberi ini untuk merosakkan bangsa sendiri apa semua, yang sanggup menjual maruah sampai bangsa tergadai apa semua. Itulah cabaran dia sebenarnya. Itu hakikat, itu pedas nak cakap, tapi itulah realiti dia. Sebab apa? Kalau tengok siapa-siapa yang mempersoalkan kredibiliti Kak Dok, bukan orang bangsa lain, bangsa sendiri. Dan mereka juga yang akan melalui jalan yang rosak itu sepanjang masa. Mereka juga yang akan melalui jalan yang banjir itu sepanjang masa, yang tak ada internet itu. Sebab apa? Cukuplah dapat dedak setiap kali election. Kak Dok, kita nak tahu juga sebab di mana-mana negeri lah, tidak kira lah di Sarawak ataupun mana-mana negeri, ada isu ahli pemimpin politik bila dah dilantik oleh rakyat ni, bila dah selesa, mulalah nak lompat parti dan sebagainya. Andai katalah Kak Dok ni dipilih sebagai ataupun diberi mandat oleh rakyat, dah berjaya membina nama dalam arena politik, bagaimana kesetiaan Kak Dok sendiri kepada parti bebas ini? Ataupun bila diajak, join je mana-mana? Bebas kan, tak ada parti, bebas boleh buat apa yang dia nak buat. Walau bagaimanapun, apa yang saya bagi tahu sebelum ini, saya kena tanya dulu pengundi-pengundi saya. Kat mana kita nak, orang ajak ni kat mana kita nak pergi. So, kita kena tanya rakyat sebab kita adalah wakil rakyat tersebut, bukannya buat keputusan sendiri. Baiklah, Kak Dok, sebenarnya saya nak tahu juga sebenarnya, tadi Kak Dok ada kongsikan antara manifesto yang diperjuangkan untuk membangunkan ekonomi e-dagang, untuk pelancongan, keraf dan sebagainya. Tapi sebenarnya selain daripada kita pergi lebih jauh kepada pembangunan ekonomi, sebenarnya apa sebenarnya yang rakyat Dudung ataupun penduduk Dudung sangat-sangat perlukan dan pemimpin sebelum ni tak nampak pun? Mereka hanya perlukan kemudahan asas yang semua orang rasa. Itu sebenarnya, mereka ni bayar cukai macam semua orang lain bayar cukai. Tapi ada lagi tempat-tempat dekat Dudung ini yang tak ada air, yang airnya keruh, yang airnya air kencing kita lagi laju daripada air paip. Bayangkanlah. Sorry to say, apa yang masyarakat Dudung nak sama dengan apa yang masyarakat dekat tempat lain nak. Kemudahan asas, tekanan air yang cukup, aktiviti-aktiviti. Kalau tidak, Dudung ni dah tak seronok macam dulu tau. Untuk bersosial apa semua. But the most important thing adalah 3 benda ini. Air, elektrik. Air, elektrik. Internet agak crucial sekarang ini. Tapi tak payah cakap dua lain ni. Air yang tak ada tu aku tak boleh belah. Air yang tak ada. Aduh. Sedih. Jadi, yang saya nak cakap tadi jalan. Air, elektrik dengan jalan. Sebab apa? Jalan-jalan dekat Sarawak ini, di luar bandar ini, di mana majoriti penduduk atau pengundi tinggal, di luar bandar, bukan di bandar, di luar bandar. Mereka ni pengundi. Mereka dah mengundi banyak kali. Jalannya sempit, mendak, air naik, rosak. Kalau jalan tu rosak, tak merosakkan kereta orang, tak merosakkan motor orang. Kalau jalan tu banjir, tak merosakkan kereta orang. Dahlah pendapatan masyarakat dekat sini yang gaji kecil. Tapi duit tu habis dekat benda-benda yang tak sepatutnya berlaku dalam negara ini yang kononnya maju dengan bangunan tertingginya di dunia.
dengan bakunnya yang terbesar dekat Southeast Asia. Ya, banyak benda yang kita banggakan dekat Sarawak. Tapi kita lupa perkara-perkara yang kecil-kecil ini sebenarnya. Itu je yang sebenarnya rakyat nak. Keperluan asas, kemudahan asas. Baik Kak, sekiranya sekali lagi saya tanya, diberi mandat oleh rakyat, kalau kita lihat episod pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini selama 22 bulan, katakanlah dan terbukti Pakatan Harapan ada sedikit tidak dapat melakukan itu, tidak dapat melakukan ini, dan alasannya adalah pemerintahan yang sangat singkat, 22 bulan. Jadi sekiranya Kak Dok sendiri diberi mandat oleh rakyat, berapa tempoh yang Kak Dok nak ambil untuk tunaikan apa yang rakyat mahukan ni? Saya dah bagi tahu dalam social media, memang satu penggal aja. Saya satu penggal je. Saya akan buat yang terbaik sebaik mungkin, malah saya akan tinggal dekat Dudung ini, membawa keluarga saya yang berada, isteri saya, anak-anak saya tinggal dekat sini 5 tahun. Go all out macam mana saya go all out dalam hidup saya seperti yang semua orang tengok sebelum ini. Apabila kita berjaya membuat satu bar baru dalam pentadbiran, sesiapa lepas itu yang nak bertanding, rakyat boleh decide. Rakyat boleh decide dan rakyat boleh belajar untuk tukar-tukar. Saya nak ajar rakyat ni untuk tukar-tukar undi mereka. Kalau YB mereka tak perform, tukar. Tapi kali ni kita nak bagi satu apa orang cakap practical proses untuk mereka menukar tu. Sebab susah sangat nak suruh mereka tukar. Kalau mereka tak puas hati, tukar. Itu je yang sebab rakyat ni ada kuasa. Tapi apabila rakyat tidak pandai menggunakan kuasa yang pada ada diri mereka, maka mereka ditindas. Sebab tak pandai menggunakan kuasa, dan kuasa mereka itu fenomena dia 5 tahun sekali. Gunakanlah sebaik mungkin. Itu aja. Saya Satu tak nak apa. 5 tahun untuk saya membentuk masyarakat baru, terutamanya dari segi minda mereka. Mentaliti mereka. Baik Kak Dok, kita juga ada komen-komen yang cukup meriah sebenarnya di Facebook Utusan Online dan juga Kosmo Online yang menyaksikan kita secara langsung hari malam ini. Dan saya tertarik kepada satu soalan ni, datangnya daripada Syamsul Syam. Soalannya, Kak Dok, kalau wakil parti bebas, kalau wakil parti bebas, jikalau menang, anda tak boleh buat apa, ikutlah kerajaan sekarang GPS. InsyaAllah usaha anda termakbul. Terima kasih. Kalau menang, anda tak boleh buat apa. Macam mana ni Kak Dok? Korang kena faham, sekarang ni pembubaran Dewan Undangan Negeri, tak ada kerajaan. Setiap kali election, macam-macam boleh berlaku. Kalaulah pada ketika itu majoritinya GPS lah membentuk kerajaan. Dan saya akan konsult benda ni dengan masyarakat. Kita nak join mereka tak? Masyarakat kata tidak boleh lah sebab bukan ikut saya, ikut masyarakat. Let's say lah bukan GPS yang menang. Majoriti yang menang adalah pembangkang. Bila pembangkang yang menang, mereka pula membentuk kerajaan, yang ni pula jadi pembangkang. Saya kena tanya balik masyarakat, kita ni nak ikut siapa? Nak ikut mereka ni ke ataupun nak stay bebas? Dan saya bukannya nak bertanding bertahun-tahun, nak pegang kuasa tu lama, yang saya perlu untuk attach dengan mana-mana parti. Tidak. Satu penggal 5 tahun untuk saya buat yang terbaik, memastikan pejabat-pejabat awam tidak makan gaji buta bila amanah telah diberikan. Bukanlah maksudnya saya mempersoalkan orang tak bekerja, tetapi itulah kenapa tiba-tiba line boleh ada, elektrik boleh ada, apa semua. Kita cuma nak pastikan kecekapan dalam sistem pentadbiran negeri ataupun undangan dewan dalam kawasan DUN ini, itu saja. Satu lagi saya nak kena perjuangkan bila saya menang. Lupa nak cerita. Membuat persempadanan semula untuk DUN Dudung. Kenapa tu? Sebab kita kalau kita sebab saya tak pernah berada dekat Dewan Undangan Negeri, tak tahulah berapa bajet yang diperuntukkan. Tapi somehow kita tahu dalam 5 juta average orang cakap, saya tak pasti. Kalaulah Dudung ini kalau dilihat dia sebesar Kuala Lumpur tu, lebih besar daripada Kuala Lumpur, lebih besar daripada Kuching itu. Dan bagaimana 5 juta itu boleh memajukan penduduk? So nak tak nak kita kena suarakan dalam Dewan Undangan Negeri dengan harapan semua orang bersetuju dengan Kak Dok untuk diadakan persempadanan semula supaya dia akan jadi macam kat Kuching. Ada Kuching Utara, Kuching Selatan, mungkin Dudung Utara, Dudung Selatan. Sebab apa? Tidak adil. Kenapa ada tempat yang donnya kecil, bajet dia sama. Kenapa ada tempat donnya besar, bajet dia sama? Tak boleh.
Tak adil. Itu tak adil. Jadi pada hemat Kak Adok sendiri, isu ini tak pernah diperjuangkan oleh mana-mana wakil rakyat? Tak, ini safe deposit. Luar bandar adalah safe deposit. Buat apa mereka nak pecahkan? Sebab the moment mereka pecahkan DUN, kawasan itu tak tahu siapa yang akan pegang nanti, siapa yang akan menang nanti. Susah. Kita kena faham apa yang orang atasan fikir pula. Kalau aku pecahkan ni nanti, majoriti kita akan kurang ke apa. Wallahualam, kita tak tahu. Penyokong berpecah. Penyokong berpecah ke apa. Alright, Kak Dok, kita nak sentuh juga berkenaan dengan mood pengundi sebenarnya. Dah menjelang saat-saat akhir kita nak mengundi ni. Tapi sebenarnya bila saya berada di Kuching sendiri, saya berada di negeri Sarawak sebenarnya, apa yang saya tengok yang meriahnya adalah perang bendera berbanding dengan masyarakat yang pulang ke kampung ataupun pulang ke Sarawak untuk mengundi. Jadi bagaimana Kak Dok melihat penduduk ataupun rakyat-rakyat Dudong sendiri? Atau adakah mereka memang dah ramai pulang ke kampung ataupun mereka ni tak ada hati dah nak mengundi? Bukan mereka tak ada hati nak mengundi. Bila mereka tahu Kadok bertanding, mereka nak balik. Tapi isu dia disebabkan SDMC mengurangkan kekerapan penerbangan, jadi tambang jadi mahal. Bila tambang jadi mahal, mereka tak boleh nak balik. Tapi banyak je PMSS, aku tak boleh nak balik, ataupun tambang murah selepas pilihan raya murah. Hari ni tadi keluar lagi iklan Asia tu, murah. Tapi selepas pilihan raya, sedih adakah ini strategi politik, tools politician dekat atas sana, kita tak tahu. Dan Kak Dok, untuk yang terakhirnya, saya nak jawapan dan keyakinan yang jujur. Berapa peratus Kak Dok yakin Kak Dok mampu menang? 100% possible, 100% all the time. Amin ya rabbal alamin. Alright, untuk yang terakhirnya Kak Dok, mungkin kata-kata akhir ataupun pesanan kepada penyokong ataupun penduduk Dudong sendiri untuk buat pilihan yang tepat supaya pembangunan dan kemakmuran yang selama ini tidak diraih dengan jayanya, mungkin inilah masanya. Okey, yang pertama, tolak politik wang. Tolak politik wang. Yang kedua, jangan undi kerana parti atau berbendera. Undi kerana calon tersebut. Walau bukannya dah berpuluh-puluh penggal dia ada dekat situ, tapi jalan dekat kampung kamu tu masih rosak, ada tukar. Itu tak amanah nama dia, tukar. Jangan undi kerana parti, undilah calon lain. Sebab apa? Nak diajar YB ni untuk bekerja. Kalau kamu tak tukar, YB tak buat kerja. Mudah saja. Okey, itu saja. Itu saja. Oh, lupa satu lagi. Ya. Kenapa kena undi Kadok? Sebab untuk masa depan anak-anak kita. InsyaAllah, demi masa depan anak-anak penduduk Dudong, Kadok menjadi pilihan, menjadi calon yang akan diundi dan akan dipilih dalam PRN 12 Negeri Sarawak N52 Dudong. Baik, terima kasih kepada Fadil Mat Isa. Ada ni, utusan online ni tanya, nak stop dah ke? Tak, saya tak puas layan lagi ni. Come on. Utusan orang utusan ni. Alright. Baik, terima kasih kepada semua. Kita memang bak kata Kak Dok sendiri tadi, kalau sembang memang takkan habis. Memang takkan habis, tapi kita nak juga bagi laluan kepada calon-calon lain juga untuk bersama kita di ruangan Facebook Utusan Online dan juga Kosmo Online. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Dok yang sudi bersama kami luangkan masa walaupun satu negeri di Sarawak. Tapi kita jauh sikit, kita gunalah media, bak kata Kak Dok juga, media sosial sebagai medium yang paling pantas, medium yang paling cekap untuk kita berkomunikasi. Dan terima kasih juga kepada pelayan-pelayan Utusan Online, Kosmo Online yang komen dan juga view yang cukup-cukup meriah pada malam ini dan stop daripada awal sehingga akhir. Selalunya berapa view? Selalunya ada juga yang melebihi, tapi untuk calon di Sarawak ini kali pertama melebihi 1000 view. Kita menang. Tiba kita menang. Ini petunjuk awal Kak Dok, insyaAllah. Okey, dengan itu insyaAllah kita akan berjumpa buat penonton-penonton Kosmo Online juga Facebook Utusan Online. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah dalam Sembang Politik edisi khas PRN Sarawak bersama dengan story-story ataupun laporan-laporan yang lain dan juga bersama calon-calon lain. InsyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.